Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Anis Alisa Sofia binti Nur Harizi, berumur 12 tahun, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Durian Tunggal yang terletak di Negeri Melaka, Bandaraya bersejarah. Setiap manusia pasti ingin menentukan hala tuju hidup mereka sendiri. Ini adalah sangat penting agar kita mempunyai matlamat dalam kehidupan kita sejak sekolah rendah lagi. Pemilihan kerjaya merupakan sesuatu proses yang amat rumit sekiranya kita tidak mengenali diri sendiri. Kita perlu mengenal pasti kekuatan dan minat kita sebelum membuat sebarang keputusan untuk memilih kerjaya kita pada masa hadapan kelak. Untuk tujuan itu, saya telah menemui sebuah buku yang bertajuk Kerjaya sebagai Doktor Perubatan. Buku ini merupakan sebuah buku hasil penulisan Azrin Adnan yang diterbitkan oleh PTS Profesional. Buku ini mengandungi 167 halaman muka surat. Buku ini terbagi kepada 6 bahagian utama, iaitu bahagian 1 hingga bahagian 6. Antara pecahan bab-bab kecil yang terkandung dalam buku ini ialah sejarah dan pengenalan, kelayakan dan institusi berkaitan, skop peluang pekerjaan, organisasi, tokoh-tokoh berkaitan, personaliti seorang doktor dan cabaran kerjaya. Menurut kata-kata yang diadaptasikan dari Norman Rockwell Museum pada tahun 2005, seorang insan yang bergelar doktor sepatutnya sentiasa merendah diri, sabar dan sentiasa berusaha memperbaiki kelemahan dirinya. Doktor juga perlu mempunyai kesungguhan dan keinginan mahu menimba ilmu dan tetap terus memperbaiki kelemahan dirinya sehingga ke akhir hayatnya. Doktor ialah insan yang unik, mampu bekerja di waktu-waktu pejabat dan mampu menangani stres dan tuntutan tanggungjawab yang tidak mengenal masa, usia dan sesiapa juga pesakit yang dirawatnya. Seseorang doktor juga mampu berkhidmat kepada masyarakat dan sanggup mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan dan kepentingan pesakitnya. Seorang doktor juga tertakluk pada sumpah Hippocrates yang menuntut keikhlasan, kesungguhan dan kejujuran dalam menjalankan tugas selaku doktor yang merawat pesakit. Sungguh mulianya hati seorang doktor. Kerjaya perubatan telah bermula sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Pengetahuan anatomi telah berkembang beramat lamanya. Ini diikuti pemindahan teknologi dari generasi ke generasi. Antara tokoh-tokoh Islam terawal yang terkenal ialah Ibnu Sina pada 980 sehingga 1037 Masihi. Ibnu Sina iaitu putera segala doktor perubatan. Gelaran ini diberikan oleh dunia perubatan barat semasa zamannya. Kitab perubatan yang terkemuka adalah Al-Qanun Firtib atau The Canon of Medicine yang terkenal dalam bidang perubatan dan ianya kekal selama 6 abad sebagai rujukan utama di dunia perubatan Eropah. Dari sudut farmakologi perubatan, Ibnu Sina menemui banyak jenis ubat-ubatan bagi pelbagai jenis penyakit termasuk meningitis atau jangkitan kuman di lapisan selaput otak. Beliau juga berjaya menggabungkan prinsip perubatan fizikal, psikologi, perubatan dan diet bagi menghasilkan sistem perubatan integratif. Sementara itu, tokoh perubatan barat dari Greek dan Empire Roman membolehkan ilmu anatomi dibangunkan dan seterusnya menjadikannya lebih mudah difahami oleh pelajar perubatan. Samsudin Aitaki dan Ahmad bin Mansur merupakan insan yang berjaya menghasilkan lukisan jelas menggambarkan struktur trakea, paru-paru dan sistem saudara topres di dalam buku-buku teks anatomi di zamannya. Untuk menjadi seorang doktor perubatan, saya perlu mengalami perubahan kokurikulum atau corak pembelajaran sebanyak 3 kali sepanjang tempoh berada di sekolah perubatan. Perubahan corak pembelajaran ini meliputi fasa memulakan pengajian di sekolah perubatan pada tahun 1 perubatan, fasa memulakan pembelajaran dari asasi sains ke klinikal pada tahun 2 atau 3 perubatan, fasa klinikal pada tahun 4 dan tahun 5 perubatan. Fasa memulakan pengajian di sekolah perubatan merupakan
cabaran utama semasa memulakan pengajian sebagai pelajar perubatan. Di sini, semua pelajar terbaik dikumpulkan. Semestinya cabaran lebih hebat dan kompetitif dari pembelajaran di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Saya perlukan kecekalan dan komitmen yang tinggi agar saya telah berjaya mengekalkan pencapaian yang tinggi dari segi pembelajaran. Dalam fasa perubatan asasi sains ke klinikal, memastikan pelajar perubatan berkebolehan menghubung kaitan topik asasi sains seperti fisiologi dan patofisiologi yang terdapat pada pesakit. Dalam fasa ini, kemahiran klinikal adalah sama penting dengan kemahiran teori yang dapat didapati di teks perubatan dan dewan kuliah. Pelajar perubatan perlu memahirkan diri mendapatkan maklumat penting dari pesakit. Fasa klinikal merupakan fasa terakhir dalam proses melahirkan doktor yang mempunyai pengetahuan asas bagi merawat pesakit. Cabaran utama dalam fasa ini ialah kemampuan pelajar itu menguasai kemahiran klinikal di samping pengetahuan asas berkaitan penyakit dan cara rawatan secara amnya. Hasil pembacaan buku ini juga, saya mendapati bahawa saya perlu meningkatkan penguasaan akademik dan kokurikulum. Penguasaan akademik pada tahap optimum membolehkan saya sentiasa mengingati bahan pembelajaran dan membolehkan saya mengaplikasikannya dalam bidang pekerjaan saya pada suatu masa nanti. Dari segi penguasaan kokurikulum pula, amat diperlukan agar keseimbangan diri dapat dicapai serta mengurangkan tekanan daripada menghadapi pembelajaran semata-mata. Melalui pembacaan buku ini, saya mendapat pendedahan mengenai fungsi dan tugas seorang doktor serta rutin harian doktor perubatan. Ini amat penting bagi saya untuk membuat persediaan dari segi rohani dan emosi agar saya telah bersedia sejak awal lagi. Pemilihan kerjaya sebagai seorang doktor bukanlah mudah. Terdapat berbagai ujian dan rintangan yang bakal saya hadapi. Namun, menjadi seorang doktor membolehkan diri saya dekat dengan Tuhan dan sentiasa menyembuhkan penyakit serta kesengsaraan yang dihadapi oleh pesakit dan memberikan kepuasan diri yang tidak terhingga kepada saya. Saya amat menyarankan rakan-rakan membaca buku ini kerana dari buku ini kita dapat menambahkan ilmu dalam aspek pemilihan kerjaya serta mengetahui skop pekerjaan sebagai doktor dan dapat menyediakan diri sebelum kita masuk ke alam pekerjaan kelak. Sekian, terima kasih.